Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pagi bersama anda, audiens-audiens yang sangat saya hormati, para usahawan yang kami sanjungi, para usahawan yang bakal menjadi jutawan, kami doakan, kami amin-aminkan insya-Allah. Baik, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita buka dulu sesi kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Baik, alhamdulillah. Okey, bersama dengan saya pada malam ini iaitu Coach Idham daripada Solvirus, yang mana pada malam ini tuan-puan kita akan berbincangkan, kita akan berkongsikan, kita akan berapa lagi tuan-puan? Kita akan berdiskusikan tentang apa? Tentang satu topik, iaitu topiknya ayat power. Dengar pun dah power kan? Ayat power. So sebelum tu, saya nak tuan-puan komen dulu di ruangan chat, okey, di ruangan komen kita. Okey, apa khabar anda semua dan siapa yang hadir pada malam ini? Kita tengok ada Puan Nah Abdullah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jangan lupa untuk kongsikan juga kita punya sesi live pada malam ini kepada rakan-rakan usahawan anda yang lain, rakan-rakan bisnes anda yang lain. Right. So jika anda berada bersama dengan saya, komen saya hadir. Boleh ke boleh tuan-puan? Alright. So tanpa melengahkan masa, apa yang nak kongsikan malam ini iaitu berkaitan dengan ayat power tuan-puan. So ayat power, okey, ayat power kalau ikut fahaman tuan-puan lah kan. Okey, kalau ikut fahaman tuan-puan, ayat power ni merujuk kepada apa tuan-puan? Saya boleh kongsikan dengan saya. Okey. Saya boleh kongsikan dengan saya tuan-puan. Ayat power ni kita nak merujuk kepada apa sebenarnya? Okey, apa yang terbayang di minda tuan-puan bila sebut je tentang ayat power? Of course lah, ayat yang apa? Ayat yang menarik, betul? Contoh, okey, ayat yang boleh membuatkan kita ni tertarik nak membaca. Setuju ke setuju tuan-puan? Alright. Next. Apa lagi ayat power ni tuan-puan? Apa lagi contoh ayat power ni? Okey, ayat power ni apa? Ayat yang boleh tarik pelanggan, khususnya dalam konteks bisnes tuan-puan. Kita berbincang malam ni berkaitan dengan konteks bisnes. Alright, konteks bisnes iaitu ayat untuk kita tarik para pelanggan untuk datang ke kedai kita, untuk datang membeli dengan kita. So ayat bahasa mudahnya adalah copywriting tuan-puan. So copywriting kalau copywriting saja tak best. So kita tambah copywriting yang power. So macam mana kita nak tahu copywriting tu power ke tak? Cuba kita nilai balik tuan-puan. Okay, cuba kita nilaikan balik. Sepanjang kita buat copywriting, berapa ramai yang respon dengan copywriting kita? Kita post copywriting kita di iklan-iklan Facebook, iklan-iklan WhatsApp. Berapa ramai yang contact kita? Berapa ramai yang respon, like, komen ataupun share dengan kita punya copywriting? Okay tuan-puan? So copywriting ada bermacam-macam jenis. Okay, dan jenis-jenis je ni tuan-puan merujuk kepada tuan-puan punya objektif. Contoh, anda kata tuan-puan nak bercerita. So jenis copywriting tu akan jadi storytelling. Okay, itu satu. Contoh satu lagi, kalau tuan-puan nak buat sharing, okay, nak berkongsi info, nak berkongsi tips dan sebagainya, akan jadi apa? Akan jadi konteks sharing. Okay, bahasa dia pun dah lain. Okay, kemudian apa lagi? Warning, info. Kita nak bagi info kat orang, kita nak bagi amaran dekat orang. Okay, larangan jangan buat itu ini. So itu dah masuk kepada konteks copywriting bahagian info. Okay, so itu contoh-contoh jenis-jenis copywriting yang kita boleh buat untuk bisnes kita tuan-puan. Okay, so kita dah tahu, okay, apa tu copywriting? Okay, dah tahu. So copywriting adalah Allahumma salli ala Muhammad, ayat untuk kita tarik para pelanggan. Okay, ayat power yang kita nak guna untuk tarik para pelanggan. Cumanya tuan-puan, macam saya cakap tadi, adakah ayat kita selama ni power? Okay, so macam mana nak nilai power tu? Tak
Okay, macam saya beritahu tadi tu, macam mana nak nilai power ataupun tak kita punya copywriting ataupun ayat kita tu adalah melalui apa? Melalui kita nilai balik berapa banyak engagement yang kita dapat. Okay, so engagement ada pelbagai. Okay, salah satunya like, comment, share. Okay, tu antaranya. Ini paling basic lah tuan-tuan puan. Okay, kalau 3 benda ni kita belum dapat, maksudnya copywriting kita belum cukup power lagi tuan-tuan puan. Yelah, kalau kita nak dapatkan orang punya komen, orang punya share, orang punya like pun dah susah, macam mana kita nak convert dia menjadi prospek kita, menjadi para pelanggan kita? Okay, setuju ke setuju tuan-tuan? Alright, so seterusnya tuan-tuan, penting ke copywriting ni? Penting ke ayat power ni? So sebelum saya ceritakan penting ataupun tak, saya nak tanya kepada tuan-tuan yang ada bersama saya dalam live ni. Okay, penting ataupun tak copywriting ni sebenarnya? Cuba kongsikan di ruangan chat, di ruangan komen. Maafkan saya. Okay, saya tak kongsikan dekat ruangan komen. Adakah penting ataupun tak sebenarnya copywriting ni? Copywriting power ni penting ataupun tak? Okay, boleh tak kongsikan di ruangan komen bersama dengan saya? Okay, so yes, right. Of course, sangat-sangat penting untuk kita bina copywriting yang power. Untuk kita bina ayat-ayat yang power. Yes, thank you Tuan Syahrizam. Okay, Puan Dora di Empire. Okay, thank you so much kerana respon bersama dengan saya. Okay, so penting, sangat-sangat penting. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, macam mana kita nak convert prospek untuk jadi pelanggan ataupun stranger untuk jadi prospek kalau prospek tu belum suka lagi dengan apa yang kita nak sampaikan. Okay, bagaimana kita nak convert daripada stranger, orang yang tak kenal kita ataupun orang yang dah kenal kita tapi tak kenal produk kita, untuk convert jadi prospek yang minat dengan kita, minat dengan produk kita, kalau ayat kita tak cukup membuatkan diorang ni minat dengan kita. Okay, jadi that's why tuan-tuan puan, ayat power, copywriting yang power sangat-sangat penting untuk kita sebagai owner business, kita sebagai online business khususnya. Sebab apa? Sebab kita tengok macam sekarang ni di Facebook, kita buat copywriting di Facebook untuk apa? Untuk pikat hati-hati manusia yang berlalu lalang di dalam Facebook. Okay, kita post di status WhatsApp untuk apa? Untuk pikat hati audience, viewers yang tengok kita punya status WhatsApp. Right? So, 3 sebab kenapa penting sangat copywriting ni tuan-tuan puan. Yang pertama, copywriting yang menarik ataupun ayat yang power dapat pikat hati prospek. Okay, so bila kita dapat pikat hati prospek tuan-tuan, apa yang akan jadi kepada kita adalah prospek tu dia akan minat terus dengan produk kita. Dia akan minat dengan cara kita. So bila dia minat dengan cara kita, dia mudah nak percaya dengan apa yang kita sampaikan. So bila dia dah percaya dengan apa yang kita nak sampaikan, mudahlah untuk kita buat closing sales. Okay, mudah kita nak buat marketing. Kita dah dapat target audience yang dah betul-betul percayakan kita, dan kita boleh terus buat closing dengan dia dengan lebih mudah tuan-tuan puan. Okay, so seterusnya number 2, itu yang satu. Yang kedua, ayat yang menarik, copywriting yang power, copywriting yang padu boleh pukau prospek tuan-tuan puan. Boleh buatkan prospek tu tak sedar. Dia buat tindakan dalam keadaan dia tak sedar. Dia baca, tahu-tahu dah habis. Itulah kita kata apa? Pukau prospek. Bila kita buat satu copywriting yang menarik, dia boleh pukau prospek kita tu. Supaya apa? Supaya dia tak sedar yang dia tengah baca copywriting kita. Tahu-tahu dah habis. Okay? Tahu-tahu dah habis. Alright. So, yang terakhir adalah ayat yang menarik, copywriting yang padu, copywriting yang menarik tuan-tuan puan, boleh mempengaruhi minda prospek untuk membuat keputusan tuan-tuan puan. Okay? Ayat yang menarik, sekali lagi saya ulang, ayat yang menarik, copywriting yang power, copywriting yang padu tuan-tuan puan sekalian, mampu untuk menarik dan mempengaruhi minda pelanggan atau minda prospek untuk convert. Okay, untuk buat tindakan yang selanjutnya. So biasanya kalau kita dalam konteks orang-orang bisnes lah, orang dah baca copywriting kita, okay, then apa yang kita buat pada diorang? Diorang akan
pergi klik link untuk membeli, untuk buat pembelian. Iaitulah kita kata sebagai call to action. Link page ke, link Shopee ke, link WhatsApp ke, link website dan sebagainya. Tu 3 sebab. Okey, 3 sebab pentingnya kita buat copywriting yang menarik. So again, saya nak tanya kepada tuan-tuan puan, penting ke tak? Penting ke penting sangat kita buat copywriting yang menarik ni? Lepas saya explain pada tuan-tuan puan ni, tuan-puan rasa penting ke penting sangat kita buat copywriting yang menarik? Okey, selamat datang kepada rakan-rakan usahawan kita yang baru saja hadir pada malam ini. Okey, so kita baru je bermula siaran kita pada malam ini dan apa yang saya akan kongsikan kepada anda adalah berkaitan dengan ayat power. Topiknya simple tapi huraian dia, impact dia terhadap bisnes kita sangat-sangat wow, sangat-sangat amazing, sangat-sangat padu tuan-tuan puan. Okey, itulah ayat power ni merujuk kepada copywriting yang hebat, copywriting yang padu, copywriting yang mampu untuk pukau perasaan, pukau minda dan pukau diri prospek kita sendiri tuan-tuan puan. Alright. Archikin kata apa? Penting gila copywriting yang power ni tuan-tuan puan. Okey, so saya recap sikit lah. Okey, apa yang kita dah kongsikan tadi adalah berkaitan dengan kepentingan copywriting power ni. Kepada rakan kita yang baru join, okey, pentingnya copywriting yang power ni adalah sebab kita dengan copywriting yang power, ayat yang menarik ni tuan-tuan puan, kita boleh pikat hati prospek kita. Okey, yang kedua, kita boleh pukau prospek kita. Tahu-tahu dah habis baca. Saya nak tanyalah pada tuan-tuan puan kan. Tuan-tuan pernah tak scroll FB, baca satu artikel, satu posting dan sebagainya. Tuan-tuan baca, tahu-tahu dah habis dah. Kadang-kadang tu dia keluar read more. Pernah tak tuan-tuan jadi macam tu? Kalau saya pernah. Dan selalu je jadi macam tu. Okey, dia secara tak langsung dia akan keluar something news yang menarik mata kita, menarik minda kita, yang pukau otak kita ni untuk terus membaca. Okay, terima kasih Tuan Hafif hadir pada malam ini. Alright, so apa khabar semua? Sihat? Okay, so yang terakhir adalah ayat yang menarik, copywriting yang padu tuan-tuan puan, mampu untuk apa? Untuk mempengaruhi minda prospek untuk membuat tindakan. Okay, macam kita tahulah, okay, copywriting ni kita nak buat untuk pikat prospek, untuk buat tindakan, untuk membuat pembelian dengan kita. So bila kita ada satu copywriting yang menarik, okay, bila kita ada satu copywriting yang menarik tuan-tuan puan, kita dapat pengaruh minda prospek untuk terus buat tindakan. Dia baca, pam, dia buat tindakan terus. Okay, tuan-tuan puan pun mesti pernah juga, okay, tengok iklan dekat Facebook, baca dia punya detail dia sebagainya, baca ayat iklan dia sebagainya, tiba-tiba rasa nak belilah. Itulah namanya kita pengaruhi minda pelanggan. Okay, kita pengaruhi minda prospek kita. Secara tak langsung, pam, dia buat keputusan. Tahu-tahu dah buat keputusan. Macam tu. Alright. So, seterusnya, kita dah tahu apa sebenarnya ayat power ni. Okay, kita dah tahu penting gila ayat power ni. Okay, dan next tuan-tuan puan, rasa-rasa apa tuan-tuan puan? Okay, next, rasa-rasa apa? Okay, so yes, kita dah tahu apa, kita dah tahu penting tak penting. Okay, next, dah tahu copywriting itu penting. So macam mana kita nak buat copywriting power? Setuju ke setuju tuan-tuan puan? Siapa kat sini dia nak saya kongsikan cara bagaimana kita nak buat copywriting yang power sebenarnya? Cuba komen nak tuan-tuan puan. Okay, boleh ke boleh tuan-tuan puan? Siapa nak saya kongsikan cara yang paling simple yang tuan-tuan puan sendiri boleh apply untuk buat copywriting yang power, ayat yang power, untuk kita pukau, untuk kita pikat, untuk kita pengaruh minda prospek ataupun minda pelanggan kita. Siapa nak komen nak tuan-tuan puan? Kalau tak nak, saya end je live ni tuan-tuan puan. Simple. Okay, alright. So yes, thank you so much kepada anda yang respon di ruangan komen. Okay, so caranya sangat-sangat simple. Ada 3 benda je yang tuan-tuan puan kena faham. 3 fundamental yang tuan-tuan puan kena faham. Thank you kepada Jannah Zainuddin okay, atas kesudian untuk berkomunikasi dengan saya. Okay, thank you juga Johaida, Puan Johaida, Puan Fazil. Okay, thank you so much sudah react bersama dengan saya. Okay, so 3 elemen, 3 fundamental yang paling penting, yang saya rasa tuan-tuan puan sendiri pun dah tahu, dah faham dah.
Okay, cumanya malam ni kita just nak recall dan kita nak dalamkan lagi pemahaman kita. Okay, terima kasih Tuan Mas Rilumi. Okay, so 3 benda ni saya nak tuan-tuan tulis. Yang pertama adalah headline. Okay, tulis dekat ruangan komen headline. Boleh ke boleh tuan-tuan? Right, so yang pertama tulis dekat ruangan komen headline. H-E-A-I-D-L-I-N-E, headline. Ataupun kita namakan sebagai tajuk. Okay, tajuk. Kita punya, Allahumma salli ala Muhammad, kita punya copywriting kita. Ataupun umpan lah. Bahasa mudah dia adalah umpan. Umpan copywriting kita. Umpan apa tuan-tuan? Umpan untuk buatkan orang tersangkut dengan kita tuan-tuan. So headline ni tuan-tuan, dia main peranan untuk catch 3 second, okay, untuk tangkap 3 saat kita tuan-tuan. Okay, setiap posting yang berlalu dekat Facebook, okay, 3 saat untuk setiap posting pikat hati audience. Semaksudnya Ismin, setiap posting kita dekat Facebook, kita hanya ada 3 saat je tuan-tuan untuk kita buatkan orang rasa tertarik untuk baca copywriting kita yang seterusnya. Okay, so of course, bila namanya headline, namanya umpan, mestilah dekat atas ni sekali kena menarik tuan-tuan. Okay, atas ni sekali kena menarik. So, daripada apa yang saya belajar dengan guru-guru saya tuan-tuan, ada 2 elemen dalam headline yang kita kena main peranan dengan sangat-sangat penting. Kalau boleh kita brainstorm. Setiap kali nak buat copywriting, kita brainstorm untuk buat headline dulu tuan-tuan. Nak tak tahu ni? Nak tak tahu apa 2 elemen yang penting dalam headline ni? Okay? Nak ke nak? Okay. Kalau nak, komen ramai-ramai di ruangan komen tuan-tuan. Nak. Boleh ke boleh tuan-tuan? Right? Kalau nak, komen nak. Alright, so yes. Okay, thank you so much kepada tuan-tuan yang komen di ruangan komen. Okay, so headline ada 2 elemen yang penting, iaitu elemen yang pertama, tuan-tuan tulis dekat ruangan komen sekarang, emosi. Okay, tulis kat ruangan komen sekarang, emosi. Boleh tuan-tuan? Tulis kat ruangan komen, emosi. E-M-O-S-I, emosi. Thank you Tuan Megat Abdul Basit. Thank you Tuan Muslihin Abdul Muhammad Rashid. Okay, sampai lagi koleksi Kaila, Dora di Empire, Tuan Hafiz. Okay, thank you so much. So emosi, saya nak tanya kepada tuan-tuan, audience yang membaca kita punya copywriting, manusia ataupun robot? Okay, audience yang baca copywriting kita di Facebook, manusia ataupun robot? Cuba tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Ben Falah kata manusia. Okay, Tuan Megat Basit kata manusia. Yes, manusia. So setuju ke setuju tuan-tuan kalau saya kata yang membezakan robot dengan manusia adalah emosi, betul? Emosi boleh membuatkan kita tertarik. Emosi boleh membuatkan kita marah. Emosi boleh membuatkan kita ni rasa nak tahu sesuatu. Okay, so daripada elemen yang pertama, emosi ni tuan-tuan, bawa kepada elemen yang kedua, iaitu elemen curiosity. Okay, elemen curiosity. So saya tolong eja lah dekat ruangan komen tuan-tuan. Curiosity. Okay, jom kita tulis ramai-ramai. Komen ramai-ramai. Curiosity. Okay tuan-tuan. Okay, komen ramai-ramai. Curiosity. Okay, so daripada emosi tadi ni, dia akan membawa kepada satu elemen yang kedua, iaitu elemen curiosity, ingin tahu. Okay, daripada emosi ni boleh membuatkan kita ni rasa nak tahu. Setuju ke setuju tuan-tuan? Siapa setuju dengan saya? Komen setuju. Boleh? Okay, daripada emosi, dia membawa kepada satu elemen yang lain, iaitu elemen curiosity. Siapa setuju dengan saya tuan-tuan? Daripada sedih, kita boleh tertanya-tanya, kenapa aku sedih sebenarnya? Apa yang membuatkan aku sedih? Kita marah, kita akan tanya, apa yang membuatkan aku marah? Macam tu. Okay, so dalam headline, emosi yang kita selitkan adalah emosi marah, emosi sedih, emosi takut. Apa lagi? Emosi gembira.
Contoh emosi marah. Okey, contoh emosi marah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Headline emosi marah Ish, kau ni tak habis ngadap phone. Tu je. Okey, itu je. Kau ni tak habis menghadap phone. Faham? Macam tu. Ataupun kita tambah sikit. Ish, awak ni asyik menghadap phone je. Family tak tengok langsung. Okey, tu kita dah tahu dah. Nama dia dekat situ sebut tentang family. Dia punya target audience dia dekat situ adalah siapa? Ibu, ayah ataupun suami, isteri. Jadi dekat situ ada elemen yang tak puas hati, elemen emosi yang tak puas hati. So kita sebagai Allahumma salli alaihi kita sebagai audience, kita baca ayat tu, kita fikir, kenapa dia ni nak marah ni sebab main phone? Kenapa dia ni sampai tak buat sampai abaikan family? Kita akan tertanya-tanya. Okey? So itu contoh satu headline yang saya berikan kepada tuan-tuan puan. Okey? So next, bila kita dah ada headline tuan-tuan puan, yang kedua, okey, sebelum saya masuk pada yang kedua lah, okey. Thank you kepada semua yang hadir pada malam ini, okey. Welcome kepada yang baru saja masuk ke live kita. Alright. So, sebelum saya masuk pada poin yang kedua iaitu berkaitan dengan konten, saya nak tanya kepada tuan-puan. Tuan-puan jelas ke jelas berkaitan dengan headline ni tuan-puan? Dan rasa-rasa headline ni berguna tak untuk kita umpan prospek kita? Berguna tak untuk kita umpan pelanggan kita? Berguna tak untuk kita umpan audience kita? Tuan-tuan jelas? Okey, alhamdulillah jelas. Alright. Sangat berguna, betul? Okey, terima kasih Tuan Hafif. Aktif Tuan Hafif pada hari ni. Alright. So, yang kedua adalah konten tuan-tuan. Elemen yang kedua dalam copywriting yang sangat penting adalah konten. So, konten yang saya boleh kongsikan ada 3 tuan-tuan. Okey, story. Okey, konten. Tulis kat ruangan komen, konten. C-O-N-T-E-N-T. Alright. Tulis kat ruangan komen tuan-tuan. Terima kasih Puan Jannah Zainuddin. Alright. So, jom tulis kat ruangan komen, konten. Puan Abdullah, terima kasih sangat-sangat. Okey, Muhammad Syahrizam. Tuan Muhammad Syahrizam, konten, yes. Alright, thank you so much. So, konten ni tuan-puan, ada 3 jenis konten yang kita boleh buat. Macam saya dah bagi tahu di atas tadi. Yang pertama adalah story. Okey, yang pertama adalah story. Yang kedua adalah sharing. Yang ketiga adalah informasi. Okey, info. So, story. Story kita boleh kaitkan dengan yang tadi tu. Okey, boleh kaitkan dengan Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh kaitkan dengan headline yang saya buat tadi tu. Ish, awak ni asyik main phone je. Cubalah tengok family ni sama. Okey. Itu yang pertama. Itu konten. Konten yang kita buat adalah story. So kita boleh create story bawah tu. Okey, kita boleh buat create story. Contohnya story dia apa? Story dia kita create lah. Sebab apa yang membuatkan suami marah? Contoh, itulah kata-kata yang paling perik yang saya pernah terima daripada suami saya. Punca dia sebab saya selalu kerap main phone. Sebenarnya saya bukannya saja-saja nak main phone. Saya just fokus nak buat marketing. Saya nak post dekat iklan Facebook lagi, saya nak post dekat Instagram lagi, saya nak post dekat TikTok lagi, saya nak post dekat WhatsApp lagi. Mana sempat? Mana sempat saya nak goyang kaki? Memang saya kena menghadap phone je. Tapi, tapi sejak daripada tu saya cari solusi dan saya jumpa satu solusi. Saya jumpa satu robot, satu software yang boleh bantu saya untuk buat marketing dengan mudah. Saya set je, then marketing tu jalan sendiri. Saya dah tak perlu menghadap phone dah. Saya tak perlu menghadap laptop sepanjang masa dah. Kemudian barulah kita buka CTA. Jadi kepada anda, siapa yang nak scan. Okay, so nampak tak perjalanan story itu tadi? Siapa nampak perjalanan story itu tadi? Kita ceritakan apa krisis yang berlaku. Okay, so daripada krisis tu apa solusinya? Siapa nampak? Komen nampak? Alright, boleh tuan-tuan. Okay, siapa yang nampak apa perjalanan, apa flow story contoh tu, komen nampak. Ataupun saya pun boleh, dua-dua pun boleh. Right. So bila kita dah nampak flow dia tu, orang rasa berminat,
nak tahulah apa benda yang dia guna ni sampai boleh goyang kaki je sekarang, buat marketing goyang kaki je. Okay, so kat situlah kita buka kepada CTA, iaitu call to action. So tuan-puan, jom kita tulis beramai-ramai di ruangan chat ataupun di ruangan komen, call to action. Okay, panggil, ajak orang buat tindakan. Right. Okay, CTA, call to action. So bila dah ada headline, orang dah tertarik dah nak baca. Okay, then keluar content Allahumma salli ala Muhammad. Dah keluar dah story kita cerita pasal apa, dah buat orang tertarik dah. Then dah buat orang tertarik, apa lagi tuan-puan? Ajak dia orang buat tindakan. So kepada anda, siapa yang ada masalah macam saya ni, siapa yang pernah kena marah dengan suami macam saya ni, saya sangat-sangat suggestkan tuan-puan dapatkan sekarang contoh software F-Boom, Waboost yang dapat bantu tuan-puan untuk buat marketing di Facebook dengan mudah. Tuan-puan just set sahaja, tuan-puan boleh scan. Contohnya macam tu. So siapa nak tahu dengan lebih lanjut, jom PM saya sekarang. So tuan-puan, saya nak tanya, tuan-puan nampak tak flow dia ni? Agak-agak ayat macam tadi tu boleh buat orang pikat tak? Boleh buat orang terpengaruh tak untuk baca sampai habis? Dengan cara story. Alright? Itu baru satu contoh tuan-puan yang tuan-puan boleh createkan untuk bisnes tuan-puan sendiri. Okay? Untuk bisnes tuan-puan sendiri. Alright? So, 3 cara tadi tu, 3 elemen. Macam mana nak membina copywriting yang power? Macam mana nak bina ayat yang menarik, ayat yang power? Tuan-puan jelas ke jelas tuan-puan? Selamat datang kepada yang baru datang. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, makin meningkat kita punya rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda. Okay, so kita baru je selesai membincangkan tentang cara bagaimana kita nak buat copywriting ataupun ayat yang menarik. So saya nak tanya kepada tuan-puan, ayat yang saya buat tadi tu, okay, dengan berpandukan tips dan juga cara yang telah saya berikan, tuan-puan jelas tak? Cara sebenarnya macam mana kita nak buat copywriting ataupun ayat yang menarik. Siapa jelas, komen jelas tuan-tuan. Boleh? Siapa jelas, komen jelas. Right. Jelas. Okay, terbaik. Puan Jannah, Tuan Hafiz. Alright. So, sesi saya setakat tu je tuan-tuan. Okay, sesi setakat tu je. Alright. So, 3 benda yang kita cover pada malam ini. What, why dan how. Okay, ayat power. What? Apa sebenarnya ayat power ni? Tulisan yang menarik, ayat tarik pelanggan dan copywriting. Itu je bahasa mudah dia. Okay, simple je. Live kita malam ni ringkas je tuan-puan, asalkan tuan-puan dapat satu ilmu yang padat. Okay, kepada tuan-puan yang baru masuk mungkin tuan-puan boleh tengok balik. Okay, tengok balik di page kita ni, page Solvi Heroes. Kita akan simpan live ni tuan-puan untuk anda rujuk balik, untuk anda belajar balik, untuk anda praktikkan balik cara sebenar untuk buat ayat yang power. So yang kedua kita bincangkan tadi berkaitan dengan kepentingan. Penting ataupun tak copywriting ataupun ayat yang power ni. Sebab apa kita kena tahu penting ataupun tak? Sebab daripada kita tahu penting ataupun tak ni lah kita akan timbulkan rasa trigger untuk kita betul-betul buat ayat yang menarik. Untuk apa? Untuk kita pikat hati prospek, untuk kita pukau diri prospek, untuk kita mempengaruhi minda prospek. Okay, so dan seterusnya. Yang terakhir adalah cara, how. Bagaimana kita nak buat copywriting ataupun ayat yang menarik. So dengan 3 elemen iaitu headline, kita gunakan elemen emosi dan juga curiosity. Buat orang ada emosi untuk membaca. Buat orang serta tanya, apa benda sebenarnya yang berlaku ni? Aku nak tahulah lagi lanjut. So dia akan masuk bahagian konten. Dia baca dekat konten, dah tertarik. Apa benda ni macam menarik je. Aku nak try lah. So kat CTA, jom try sekarang, jangan scan. Okay, so jelas. Right. So saya buka 5 minit tuan-puan, saya berikan ruang pada tuan-puan untuk bertanyakan soalan kepada saya. Kalau tak ada soalan, tuan-puan just komen je dekat ruangan chat tiada. Boleh ke boleh tuan-puan? Okay, kalau ada soalan just tanya soalan. Kalau tak ada soalan just komen tiada.
Boleh? Right. Saya berikan masa 5 minit kepada tuan puan untuk kita berkongsi. Kita tanya je soalan apa-apa yang tuan puan nak tanya berkaitan dengan ayat power ataupun copywriting ni tuan puan. Right. Boleh? Okay. So ada ke soalan? Silakan, just bertanya sahaja. Okay. So sambil-sambil kita tunggu soalan. Saya amat harapkan tuan puan jangan simpan ilmu ni sorang-sorang. Pastikan tuan puan dah share. Okay. Pastikan tuan puan dah share link, dah share dah live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Okay. Okay, Tuan Hafiz tanya. Okay, bagaimana cara saya nak buat copywriting yang power? So, Tuan Hafiz cuba praktikkan, slowly praktikkan tiga elemen yang buat tadi tu. Tiga elemen yang kita bincangkan tadi, iaitu headline, content dan CTA. So, daripada sini Tuan Hafiz boleh gunakan satu dulu, iaitu content. Tuan Hafiz kena faham berkaitan konten dulu. Nak pilih konten apa? Story ke, sharing ke, info? So, kalau saya lagi suka story. Sebab saya lagi suka bercerita. So, dengan story, saya boleh create macam-macam emosi dan curiosity. Itu kalau saya lah. So, Tuan Hafiz boleh praktikkan, boleh try slowly and slowly. Dan Tuan Hafiz boleh test. Bila dah buat tu, test. Test dekat market. Macam mana? Menjadi ataupun tak? Ada impact ataupun tak? Ataupun nak paling senang lah, tanya member. Macam saya selalu buat. Saya selalu buat copywriting. Saya buat copywriting dan saya pass kepada kawan saya. Dan saya tanya, kau rasa kalau kau baca ni, kau tertarik tak? Kau rasa kau baca ni, kau tertarik tak? Macam tu. Alright. So, yang kedua ada soalan, tak faham tentang headline. So, headline, benda mudah, tuan-puan, headline ni, benda mudah. Tetapi kalau nak buat dia dengan perfect, perlukan training, tuan-puan. Benda mudah tetapi impact dia besar membuatkan dia jadi susah. Faham ke faham, tuan-puan? So, jadinya, headline ni, tuan-puan kena faham, headline ni kena ada pain and gain. Pain and gain. Sakit dan juga Allahumma salli ala Muhammad dan juga kebaikan ataupun gain lah. Gain tu orang kata apa sebagai bahasa Melayu Allahumma salli ala Muhammad. Ganjaran. Sakit dan juga ganjaran. Right. So daripada situ tuan-puan boleh create emosi, create curiosity yang berkaitan dengan pain dan juga gain tu. So daripada situ boleh buatkan orang rasa tertarik. Orang yang ada pain dan orang yang nak gain tu, dia akan tertarik untuk baca headline, tuan-puan. Boleh kalau Allahumma salli ala Muhammad, tuan tak faham juga tentang headline ni, tuan-puan boleh check target market tuan-puan ataupun check market tuan-puan. Contoh, kita bisnes cookies ataupun bisnes baju dan sebagainya. Kita tengok pasien-pasien kita, macam mana diorang buat headline, macam mana diorang buat copywriting diorang. Ayat. Ayat. Dia kena ayat supaya nampak lagi lengkap. Tapi ayat tu tak panjang tau. Ayat tu mungkin dalam 6 ke 8 perkataan sahaja. Ayat tu maybe 6 ke 8 perkataan. Jangan panjang-panjang. Panjang kita tu dekat bahagian content. Right. So jelas? So setakat itu sahaja. Sesi kita pada malam ini. Terima kasih kepada tuan-puan. Alright, terima kasih kepada tuan-puan yang stay sampai habis live kita pada malam ini. Dan saya nak tanyalah tuan-puan, sesi malam ni berguna tak untuk tuan-puan? Rasa-rasa berguna tak untuk tuan-puan praktikkan dalam bisnes tuan-puan sendiri? Cuba komen dekat ruangan komen tuan-puan. Alright, sama-sama tuan. So, rasa-rasa berguna tak sesi live malam ini untuk bisnes anda? Right? So, kalau anda rasa berguna tuan-puan, macam saya cakap tadi, jangan simpan sorang-sorang tuan-puan. Jangan simpan ilmu ni sorang-sorang. Sharekan ilmu ni kepada orang-orang lain. Sharekan live ni, sharekan recording ni. Kita akan simpan recording live ni. So, sharekan kepada owner bisnes yang lain. Sharekan kepada rakan-rakan bisnes anda yang lain. Sharekan kepada tim-tim anda yang lain. Contoh, Dora di Empire. Saya tahu dah nama pun belakang tu Empire.
mesti akan ada, orang kata apa, akan ada team di belakang dia. Okay, so sharekan kepada orang. Moga-moga sharing kita ni menjadi satu jariah, pahala amal kita yang boleh kita bawa ke alam sana nanti. Jadi sekian itu saja daripada saya, Coach Idham. Okay, daripada Solvi Heroes, kami mencabar anda untuk kita berjumpa di puncak kejayaan. Pasti boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup sesi kita dengan tasbih kafarah dan suraatul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu was-salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.